Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'ahu wa nasara wa ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang dihormati jemaah surau Milan Budi. Pada malam ini kita akan memulakan dengan tilawah Al-Quran, muka surat 34. InsyaAllah kita akan membaca muka surat 34 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan meneruskan kajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam ini kita akan membaca bab yang ke-39. Bab yang ke-49. Bab yang ke-49, babu ijra'i ahkamin nasi 'ala adh-dhahir wa sarairuhum ila Allah. Satu bab yang menyatakan hendaklah kita menilai seseorang itu berdasarkan kepada zahir. Hendaklah kita menghukum seseorang itu berdasarkan kepada zahir, sedangkan yang batinnya, yang tersembunyi itu kita serahkan kepada Allah. Jadi dalam Riyadhus Shalihin ini bukan sahaja mengajar kepada kita zikir lepas sembahyang, tetapi juga dalam konteks hari ini kita membaca tentang bagaimana kita menilai orang dan apakah etika-etikanya. Dalam terjemah ataupun tajuk yang diberikan oleh muallif, oleh Imam Nawawi ini sendiri, tajuknya ini telah memberi makna kepada kita, iaitulah hendaklah kita berpegang bahawa menghukum manusia ini berdasarkan kepada yang zahir dia. Yang batin dia tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia mai semayang, dia mengucap 2 kali syahadah, maka dia selamat. Dia tidak boleh diapa-apakan. Dia tidak boleh diapa-apakan kerana bila mana dia dah mengucap saja, dia selamat, artinya terpelihara. Diri dia tak boleh diapa-apakan, dan juga harta bendanya tak boleh disia-siakan. Bulan lepas kita dah baca satu hadis tentang siapa-siapa yang semayang subuh, siapa-siapa yang semayang subuh, maka dia fi zimmatillah, dia berada dalam penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang sembahyang subuh, man shalla salata subhi fa huwa fi zimmatillah. Siapa yang menjaga sembahyang subuh,
dapat solat subuh, maka dia dalam penjagaan Allah. Jadi pada bulan lepas Ustaz ada bagi assignment, iaitulah kita menggerakkan anak-anak kita untuk solat subuh. Betul, cikgu? Alhamdulillah. Maksudnya dalam setiap kali kita berkuliah ini, kita ada satu kerja, satu kerja rumah, satu assignment yang kita kena laksanakan, supaya kita ambil faedah daripada hadis-hadis, daripada Riyadhus Shalihin yang kita baca ni. Ada faedahnya untuk kita meningkatkan diri kita. Jadi pada bulan lepas kita dah berusaha, setiap orang berusaha untuk mengkejutkan anak, isteri, tanggungannya, siapa-siapa yang ada di rumah, dikejutkan sembahyang subuh. Jangan biarkan dia terlena terus. Jangan biar dia melayari internet pada lewat-lewat malam. Cukup masa tidur, suruh dia tidur, dan pagi bangun awal untuk kita solat subuh berjemaah. Kalau sempat kita sembahyang sedikit, sembahyang sunat tahajud dan sebagainya. Kalau tak sempat kita sembahyang subuh, Maka ini kita laksanakan berdasarkan kepada hadis yang kita baca bulan lepas, bahawa siapa man solat subhi fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang solat subuh, maka dia berada dalam pengawasan Allah, penjagaan Allah. Tak boleh kita nak sia-siakan dia. Dan pada bulan ini kita baca pula satu bab, bahawasanya seseorang itu apabila kita nak hukum dia, kita hukum atas zahirnya saja, atas yang nampak, atas perkara-perkara yang jelas dilaksanakan. Adapun perkara batinnya, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa Imam Nawawi akan bawa datang ayat-ayat yang berkaitan dengan tajuk ini, kemudian bawa datang hadis-hadis yang berkaitan dengan tajuk ini. Jadi satu ayat yang dibawa oleh Imam Nawawi daripada surah At-Taubah, ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Ini ayat bermaksud, apa maksudnya? Kalau mereka bertaubat, kalau mereka telah bertaubat dan mereka melaksanakan solat, mereka mendirikan solat, dan mereka mengeluarkan zakat, mereka bertaubat, melaksanakan solat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahu, maka biarkan dia, yakni tidak boleh kita nak ambil hukum pada dia, ataupun tak boleh kita nak inyaya dia. Bila seseorang itu kita lihat telah bertaubat, telah melaksanakan solat, telah mengeluarkan zakat, maka dia ni dah cukup untuk mensyaratkan dirinya tak boleh diapa-apakan. Maksudnya tidak boleh diapa-apakan, maksudnya dia dah Muslim, dia telah Muslim. Ataupun dia, bila orang yang macam ni dia dah Muslim, dan tidak boleh kita nak hukum dia dengan hukum-hukum yang lain. Kita kata dia semayang tunjuk-tunjuk, tak boleh. Tak boleh kita nak kata dia semayang untuk menunjuk-tunjuk, tak boleh. Secara zahir dia dah bertaubat, dia mendirikan semayang, dia mengeluarkan zakat, maka secara zahir hukumnya tu dia ni dah Muslim dah. Tak payah kita nak takwil dia semayang tu kerana nak menunjuk-tunjuk, dia semayang tu kerana pak mentua dia suruh semayang, dia semayang tu kerana nak jadi imam. Jangan kita takwil lah. Bila dia dah buat yang zahir tu, dah kita serahkan pada Allah. Yang batinnya tu, niat dia tu kita serah pada Allah. Yang kita nampak, dia dah semayang dah okey, dia dah semayang, dah taubat dah okey, dia dah mengeluarkan zakat dah okey. Itu maksud
Bab pada malam ini kita menghukum manusia berdasarkan kepada zahir, kepada apa yang nampak. Kerana tak boleh kita nak menghukum benda-benda yang batin macam mana? Kita tak boleh, susah menghukum benda yang batin, tak betul. Sebab kita tak ada pengetahuan tentang dia. Kecuali lah macam Nabi Khidir. Nabi Khidir ini memang Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Kita jangan mengaku kita ni ada ilmu lalu kita bunuh seseorang tu. Kita nak kata bahawa nanti besar dia akan jadi jahat. Tak boleh. Tak betul tu kalau kita buat macam tu. Tak betul. Bila orang tu dah Islam, dia dah ni, tak boleh kita nak kata kita ni ada ilmu, kita dapat ilmu lalu ni, kita pun boleh kita bunuh dia. Tak betul. Ini salah. Jadi kita ambil yang zahir. Dia dah Islam, seseorang dah Islam, dah mendirikan solat, dah tak boleh kita nak apa-apakan dia. Maksudnya kita kena layan dia seperti mana kita melayan orang Islam. Di sini menunjukkan masyarakat muslimin bahawa pentingnya kita membersihkan jiwa dan juga hati kita, membersihkan jiwa dan hati kita. Kerana dekat dunia ini kita memang nampak yang kita menghukum secara zahir. Kalau kita nampak dia berulang-alik ke masjid, kita nampak dia mengeluarkan zakat, dia buat baik, kita kira dia baik. Apa yang dibuat dalam hatinya, di rumah dia yang kita tak nampak, itu kita serah pada Allah. Kita serah pada Allah. Kita tak boleh nak hukumkan benda-benda yang kita tak nampak. Kerana di dunia ini kita hukum dengan yang zahir. Kita dekat dunia ini kita hukum dengan yang zahir. Kadang-kadang Nabi SAW juga kadang-kadang dia ada sebut dalam satu hadis, kadang-kadang dia memutuskan seorang yang bertelagah, kemudian ditanya, bila seorang ni berhujah-hujah, ini salah, tapi dengan hujah itu dia menang. Jadi Nabi menghukum berdasarkan kepada yang pandai hujah ni tadi, dia menang. Dia kira menang. Dia kira betul. Dia kira Nabi hukum berdasarkan kepada hujah dia tadi. Walaupun sebenarnya benda tu orang yang bergaduh tu je tahu. Jadi Nabi akan menghukum benda yang zahir. Jadi kalau orang tu berhujah-hujah dan hujahnya tu boleh mengalahkan seorang lagi ni, walaupun seorang ni benar, dan Nabi akan menghukumkan dia benar orang yang pandai berhujah ni tadi. Dia kira benar sebab dia berdasarkan kepada Nabi hukum benda yang zahir. Yang dihujahnya tu, maka kalau zahir, maka dia dikira diputuskan oleh Nabi berdasarkan kepada orang yang berhujah tadi. Berhujah tadi. Tapi Nabi mengingatkan juga siapa yang dia dah Nabi menghukumkan berdasarkan yang zahir itu, kalau dia menipu, jadi dia sebenarnya dia akan diazab oleh Allah Ta'ala. Nabi mengingatkan gitu. Jadi manusia ini dia ada dua. Satu, kita hukum itu dengan zahir. Yang kedua, kita mengingatkannya tentang akhirat. Maka dengan itu manusia ini akan dapat selamat. Kalau mana yang zahir kita laksanakan, dan di samping itu imannya tu kita ingatkan dia bahawa kalau dia menipu dan sebagainya, dia akan diazabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang saya katakan tadi, bahawa manusia ini secara di dunia kita hukum berdasarkan kepada apa yang zahir. Tapi di negeri akhirat Allah akan menghukum berdasarkan kepada apa yang ada dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita ini, macam kalau kata kita semayang ini tidak khusyuk, kita semayang kerana riak, itu semua dihukum oleh Allah di negeri akhirat. Dihukum oleh Allah di negeri akhirat. Di negeri akhirat Allah Ta'ala menampakkan yang batin-batin ini, yang tak nampak, yang kita sembunyikan, semua akan dihukum oleh Allah dan dihisab oleh Allah. Manusia tidak mampu untuk mengetahui apa dalam hati-hati manusia, maka dia tidak ditaklifkan, tidak dibebankan untuk menghukum apa yang ada dalam hati-hati manusia. Dia dibebankan untuk menghukum apa yang zahir saja. Itu bab yang kita baca daripada Imam Nawawi ini, membawa satu bab ini, bahawa kita menghukum manusia berdasarkan kepada yang zahir-zahir yang diperbuatkan oleh manusia. Kita lihat apa yang saya katakan tadi, bahawa pentingnya kita membersihkan jiwa kita. Kerana memang secara zahirnya Allah Ta'ala ini di dunia kita akan mengambil kira benda-benda yang zahir, tetapi di negeri akhirat untuk
selamat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu, Allah Taala akan kira niat kita, kira batin kita, kira hati kita. Maka di situ menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, membersihkan niat kita, supaya dia semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat dalam sejarah umat Islam ini ada sekelompok manusia yang namanya, yang kita panggil, yang dipanggilkan sebagai Khawarij. Khawarij ini, dia ini kalau kita kira maksudnya dia itu satu daripada firqah, daripada kelompok-kelompok yang berpecah daripada umat Islam ini, namanya Khawarij, digelarkan sebagai Khawarij. Orang Khawarij ini kita lihat dia semayang, dia semayang, dia berpuasa, dia mengeluarkan zakat, dia baca Quran, dia baca Quran. Tetapi Nabi mengingatkan kepada kita bahawasanya Islam mereka itu ataupun iman mereka itu tidak lebih daripada kerongkong mereka. Maksudnya imannya itu tidak lebih daripada, dan tidak meresap ke dalam hati mereka, tapi mereka berbuat kebaikan. Jadi kita, kalau kita nak menghukum, kita tak boleh nak menghukum kalau orang Khawarij itu, kita tak boleh kita hukumkan dia sebagai apa-apa, sebagai kata keluar daripada Islam dan sebagainya. Kerana itu hukumnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun kadang orang ini pun tidak mengaku dia itu Khawarij. Jadi apa yang kita nak sebutkan tadi, bahawa dalam bab ini Imam Nawawi mengingatkan kepada kita bahawa apabila kita menghukumkan manusia itu, hendaklah kita menghukumkannya berdasarkan kepada yang zahir, yang zahir yang diamalkan. Yang batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita lihat tadi dalam peristiwa ataupun dalam kelompok Khawarij ini, Nabi mengingatkan kepada kita tentang kelompok ini yang memang menzahirkan amalan-amalan mereka, tetapi mereka ini tidak lebih ataupun Islam mereka itu tidak melampaui tengkorok mereka. Artinya mereka nampak zahir saja baik, tapi tidak lepas daripada itu. Di situ menunjukkan bahawa kita ini perlu kita membersihkan batin, dan juga kita membersihkan batin, dan juga kita punya zahir dan batin kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa, Imam Nawawi bila mana dia selesai membawa satu bab itu, dia akan membawa datang ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan bab itu. Jadi ayat Quran yang kita baca tadi ialah fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Kiranya mereka itu bertaubat, kiranya mereka itu telah mendirikan solat, kiranya mereka itu telah melaksanakan zakat, maka biarkan mereka, jangan diusir, jangan dihukum, jangan diinyayakan mereka itu. Mereka bila mana secara zahirnya dilaksanakan, maka mereka itu kira Islam dan tidak boleh diinyayakan. Dia kata di sini, la tata'arradu lahum bi syai' minal qatl, tidak boleh dibunuh. Orang macam ni tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Faqad asbahu muslimina hukman, secara hukumnya mereka telah Islam. Walaupun mereka itu menunjuk-nunjuk ataupun mungkin Islam itu sebagai satu alasan untuk tidak dibunuh, melainkan mereka masuk Islam. Itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Imam Nawawi membawa banyak hadis-hadis yang dibawa. Salah satu yang kita nak baca pada malam ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Ibnu Umar mengatakan bahawa Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan supaya memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sehingga mereka itu bersyahadah la ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad Rasulullah. Wa yuqimus salat, dan mereka melaksanakan salat. Wa yu'tuz zakah, mereka mengeluarkan zakat. Fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'uhum wa amwaluhum. Apabila mereka telah melaksanakan ini, apa mereka laksanakan? Mereka mengucap kalimah syahadah, mereka mendirikan solat, mereka mengeluarkan zakat, maka tidak boleh diinyai harta-harta mereka, tidak boleh diinyai jiwa ataupun nyawa mereka, tidak boleh diinyai. Asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Harta dan juga darah mereka tidak boleh diinyai illa bihaqqil Islam. Illa bihaqqil Islam, melainkan dengan sebab-sebab yang ada dalam syariat Islam, maka itu boleh. Maka itu boleh. Contohnya mungkin dia bunuh, dia ni Islam, tapi dia bunuh orang, maka ini boleh. Dalam Islam boleh. Walaupun dia mengucap 2 kalimah syahadah, tapi bila dia bunuh orang, maka seseorang wali ataupun ketua pemerintah boleh membunuh balas. Dia dimahkamahkan, dibicarakan, kalau salah maka boleh dibunuh balas. Maka boleh tadi, walaupun dia Islam, tapi bila mana dia telah melaksanakan sebab-sebab, illa bihaqqi Islam. Ataupun dia berhutang dengan orang dan tak bayar, maka pemerintah berhak mengesan ataupun membekukan harta dia tu supaya dia membayar hutang dia. Jadi walaupun dia ini bersyahadah, orang Islam, ada hak yang boleh. Tapi kalau dia tak ada, maknanya kalau dia ini tidak ada masalah, tidak ada berhutang dan tak ada membunuh orang, maka cukup sekadar dia melafazkan syahadah, melaksanakan solat dan melaksanakan zakat, maka dia terpelihara. Maksudnya tidak boleh diinyayakan hartanya dan tak boleh diinyayakan jiwa raganya. Wa hisabuhum 'ala Allah. Sedangkan perhitungannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, dalam hadis ini ada beberapa perkara yang kita dapat lihat. Pertama sekali, al-qitalu fil Islam li ahli al-awthan hatta yadkhulu fil Islam. Al-qitalu fil Islam li ahli al-awthan hatta yadkhulu fil Islam. Yang pertama sekali dalam hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahawa dalam Islam ini ada kita melaksanakan ataupun kita mengarahkan satu ketumbukan tentera untuk memerangi orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu dapat mengetahui Tuhan yang sebenar dan masuk ke dalam agama Islam. Mereka sebenarnya kalau kita berperang ini dibagi 3 pilihan. Bila sesuatu tentera Islam memerangi satu negara, maka mereka akan, orang musuh ini akan dibagi 3 pilihan. Pertama, masuk Islam. Kalau tak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tak mau masuk Islam, boleh kekal dalam agama mereka, tapi kena bayar cukai kepala, jizyah. Dan yang ketiga, kalau tak mau Islam dan tak mau bayar cukai kepala, baru pulang, baru kita boleh pulang. Jadi dalam hadis ini tadi, bahawa seseorang itu bahawa Rasulullah ini diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga manusia itu bersyahadah, artinya sehingga masuk Islam. Apabila dah masuk Islam, tak apa dah. Apabila dah masuk Islam, dia terselamat, harta dia, benda dia ada ladang ke apa, semua tidak boleh diinyayakan, tidak boleh diinyayakan. Okey, kita baca lagi satu hadis.
an Abil Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad, daripada Abi Ma'bad Al-Miqdad bin Al-Aswad, seorang sahabat Nabi, Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Katanya, qultu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ya Rasulullah, apa pandanganmu, in laqitu rajulan, kalau aku bertemu dengan seorang lelaki, minal kufar, kalau aku bertemu dengan seorang lelaki kafir, faqtatalna, maka kami bergocok, kami pun bergaduh ataupun berlawan, kami berlawan. Fadaraba ihda yadayya bisayfi, ya Rasulullah, apa pandanganmu, saya bertemu dengan seorang lelaki kafir, lalu kami bergocok, kami bergaduh, berperang. Kira-kira ni di medan perang ataupun di dalam konteks ini di medan perang lah ni. Kami berperang sehingga si kafir tadi memotong satu tangan aku. Si kafir tadi memotong satu tangan aku. Tangan Miqdad bin Al-Aswad terpotong, putus. Thumma laza minni bi syajaratin, faqala, kemudian bila tangan aku dah terpotong, kemudian aku berkesempatan pula membalas pada lelaki tadi. Apabila aku nak bunuh dia ataupun aku nak boleh nak tebas dia, si kafir itu kata, aslam tu, aku masuk Islam. Elok-elok nak tebas dia, dia kata dia masuk Islam. Dia kata dia masuk Islam. Jadi Miqdad bin Al-Aswad tadi dia tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan seorang kafir, saya gaduh, lepas tu dia potong tangan saya lah, lepas tu saya lawan sampai saya boleh nak balas kat dia dan nak pancung dia, dia kata aslam tu, saya masuk Islam. Adakah aku nak terus pancung? Kata Miqdad, dia tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslamtu lillah. Si kafir tadi kata, aku masuk Islam kerana Allah. Ya Rasulullah, adakah aku nak boleh bunuh dia ni? Selepas dia kata macam tu, ini tak berlaku lagi ni. Ini Miqdad bin Al-Aswad tanya kepada Rasulullah dalam situasi macam ni. Dia bertemu dengan seorang kafir, gaduh, si kafir tu potong tangan dia lah. Tangan Miqdad putus satu tak. Kemudian Miqdad awal-awal sampai dia boleh nak pancung si kafir ni. Kafir tu kata, aku Islam, aku masuk Islam kerana Allah. Adakah boleh aku pancung ya Rasulullah? Selepas dia kata gitu, Rasulullah kata, la taqtulhu, jangan kamu bunuh dia. Fakultu ya Rasulullah, Miqdad kata lagi, ya Rasulullah, qata'a ihda yadayya, ini si kafir ni dah potong satu tangan aku. Dia nak bagi alasan, bagi boleh aku bantai kafir ni. Rasulullah kata, la taqtulu, jangan kamu bunuh dia. Kemudian Miqdad kata, wahai Rasulullah, dia dah potong satu tangan aku. Summa qala dhalika ba'da ma qata'aha. Si kafir ini, dia kata dia masuk Islam selepas dia potong tangan Miqdad tadi. Faqala la taqtulu, maka Rasulullah kata jangan bunuh si kafir itu, atau si orang yang dah kata masuk Islam tadi tu. Fa in qataltahu, kalau kamu bunuh dia wahai Miqdad, fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulu. Kalau kamu bunuh si bulan ni tadi, maka kamu samalah kamu keadaannya, ataupun keadaan kamu sama macam si musuh tu yang sebelum dia kata dia Islam. Maknanya seolah-olah macam
Rasulullah nak kata Miqdad tu pun akan jadi kafir juga. Akan jadi kafir juga kalau dia bunuh si orang yang dah Islam tadi. Bimanzilatika fa innahu bimanzilatika fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulu. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulu. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqulu kalimatahu allati qalaha. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqulu kalimatahu allati qala. Dia kata kepada Miqdad bin Aswad, kamu jangan bunuh. Kamu jangan bunuh si fulan ni tadi. Kerana kalau kamu bunuh dia, kamu samalah. Fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulu. Maka kalau kamu bunuh si fulan ni, dia akan di tempat kamu. Artinya si fulan tu dia tak bersalah. Dia jadi tak bersalah. Sebab bila mana seorang telah Islam, maka yang kesilapan yang lama akan dihapuskan oleh Allah. Kesilapan lama dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka bimanzilatihi. Wahai Miqdad, kalau kamu bunuh dia, maka kamu di tempat si fulan tu tadi sebelum dia masuk Islam. Maksudnya Miqdad itu di tempat si fulan sebelum masuk Islam. Apa maksudnya? Maksudnya Miqdad ini itu keadaannya. Jadi Nabi kata jangan bunuh. Jangan bunuh tadi si fulan ni tadi. Nabi kata jangan bunuh. Kalau kamu bunuh, maka dia di tempat kamu sebelum kamu bunuh dia, dan kamu di tempat dia sebelum dia masuk Islam. Sebelum dia masuk Islam maksudnya dia kafir. Jangan gitu. Qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Muttafaqun alaih. Wa mana innahu bimanzilatika, bahwasanya dia di tempat kamu, ai ma'sumud dami. Ma'sumud dami mahkumun bi islamihi fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulu. Makna innahu bimanzilatika, maksudnya si fulan ini tadi, bila mana dia dah mengatakan dia Islam, maka dia ini telah terselamat. Hukumnya tu, hukum dia ni mesti diselamatkan. Tidak boleh dibunuh, tidak boleh diambil hartanya bila mana dia telah mengatakan Islam. Wa ma'na innaka bimanzilati ay mubahud dam. Maksudnya kalau si Miqdad tadi bunuh, maka si Miqdad ini tadi dah termasuk dalam orang yang telah membunuh seseorang muslim, maka dia si Miqdad akan dikisoskan, akan dibunuh balaskan. Tak boleh maksudnya bila dia dah masuk Islam tadi, walaupun secara zahir, walaupun secara sekejap, ketika dia dalam keadaan ini sangat ajaib kisah ini, di mana Miqdad kata, Miqdad membawakan satu situasi. Dia bergaduh, dia berperang. Kemudian si fulan tu, kafir tu, potong tangan dia. Kemudian gaduh-gaduh lagi, si Miqdad ada peluang untuk bunuh si kafir ini, tapi si kafir itu sebut aku masuk Islam. Si Miqdad tanya oleh Rasulullah, adakah aku boleh bunuh dia? Rasulullah kata jangan bunuh. Kalau kamu bunuh, maka kamu di tempat dia dan dia di tempat kamu sebelum kamu. Maknanya si Miqdad akan termasuk orang-orang yang boleh dibunuh balas. Sebab apa? Sebab apa dia boleh dibunuh balas? Pasal dia dah bunuh orang Islam. Itu maksudnya. Sebab apa dia boleh di tempat si kafir tadi ni? Sebab dia telah membunuh orang Islam, maka dia dibolehkan untuk dia kisos kepada Miqdad bin Aswad ini tadi. Sedangkan si fulan ini ataupun si kafir ini, bila mana dia dah masuknya Islam, maka dia perlu diselamatkan nyawa dan juga harta benda dia. Nyawa dan juga harta benda dia, insya-Allah. Okey. Jadi apakah faedah daripada hadis ini? Di antara faedah pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini, yang pertama sekali, anna man sadara anhu ma yadullu ala dukhul fil Islam min qawlin aw fi'lin
hurrima qatlahu. Seseorang yang kita lihat telah menzahirkan sesuatu perbuatan atau satu perkataan yang boleh ditafsirkan bahawa dia telah masuk Islam, maka dengan itu tidak boleh orang itu dianiayakan. Walaupun secara zahir, walaupun kita lihat dia itu bercakap itu untuk menyelamatkan diri dia, walaupun dia masuk Islam itu untuk menyelamatkan diri dia, tapi kita tak boleh kata dia itu, ataupun kita tidak boleh bunuh. Apabila dia bersebut saja, dah terselamat dia. Ada seorang sahabat, ini namanya Usama bin Zaid. Satu hari dia perang, kemudian bila dia nak bunuh seorang tu berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Usama pancung juga. Kemudian Usama pancung juga si bulan. Pasal memang tahu dia ni tadi ni dia buat dia, ataupun dia nak pada pandangan Usama bahawa dia tu cakap ataupun memberi syahadah untuk menyelamatkan diri dia. Usama pancung juga. Kemudian sampai pengetahuan berita itu kepada Rasulullah. Rasulullah pun panggil Usama, wahai Usama, kamu bunuh orang yang kata la ilaha illallah. Kemudian Usama tak nak jawab. Usama kata dia berlakon je Rasulullah, supaya dia tak kena mancung. Rasulullah tanya lagi, kamu membunuh orang yang kata la ilaha illallah. Usama lalas, Usama tak nak jawab. Usama kata, kalaulah aku ni belum masuk Islam lagi, artinya ketika dia bunuh sebelum masuk Islam, bila masuk Islam terselamat dia dosa bunuh orang tadi tu. Dia menginginkan macam tu kerana dia rasa sangat bersalah bila dia pancung orang yang sebut la ilaha illallah di medan perang. Jadi di situ menunjukkan bahawa bila mana zahir orang tu dah mengucap la ilaha illallah, walaupun dalam keadaan kita rasa dia itu riak, dia itu menunjuk-nunjuk, dia nak menyelamatkan diri dia, kita hukum yang zahir. Zahir dia dah kata la ilaha illallah, kita kira dia Islam. Tak boleh kita teruskan pancung pada dia ni. Tidak boleh. Sebab Rasulullah kata kepada Usama bin Zaid macam tu. Dan dalam satu hadis yang lain, riwayat Muslim mengatakan bahawa masa tasna' bila ilaha illallah yaumal qiyamah. Wahai Usama, apa yang kau akan buat, apa yang kau ucapkan dengan Allah bila mana la ilaha illallah itu diperlihatkan di dunia akhirat. Nah, maksudnya si bulan tadi ni dah mengucap la ilaha illallah, sedangkan dia dipancung. Jadi la ilaha illallah tu bila nak berucap dengan macam mana Usama nak berucap dengan la ilaha illallah yang telah diucapkan oleh orang yang baru nak masuk Islam ni tadi. Dia tak boleh nak berucap. Bila mana la ilaha illallah itu dibentangkan di hadapan Allah di dunia akhirat, maka Usama tidak boleh nak berucap. Tak boleh nak kata la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu palsu, la ilaha illallah itu untuk menyelamatkan sepulan itu daripada kena bunuh. Dia mengucap la ilaha illallah itu semata-mata untuk menyelamatkan diri dia. Tak boleh nak kata itu. Sebab la ilaha illallah ini hebat. La ilaha illallah ini pengistiharan masuk Islam. Ia satu kalimat yang hebat, satu kalimat yang mengiasakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bila kita dengar dia macam tu, dah tak boleh dah kita nak inyayakan seseorang itu. Walaupun kita nampak dia itu pada pandangan kita, dia ialah untuk menyelamatkan diri dia, maka kita hukum yang zahir. Bila dia dah kata gitu, dah stop, tak boleh dah kita nak hayun pedang pada dia ni. Itu nombor satu. Nombor dua, inna man qatala aliman bihurmatin dzalika lazimal qisas. Kalau seseorang itu membunuh seseorang muslim ataupun seorang alim, maka bila seseorang itu membunuh seseorang muslim ataupun seorang alim, anna man qatalahu
aliman bi hurmati dzalika. Kan? Kalau seseorang itu membunuh dan dia tahu bahawa yang dia bunuh itu seseorang yang pernah mengucap la ilaha illallah, maka orang yang membunuh itu kena kisos. Seseorang yang membunuh seseorang yang pernah mengucap la ilaha illallah, maka orang yang membunuh itu perlu dibunuh balas. Perlu dibunuh balas hukumnya dalam Islam dalam keadaan dia tahu bahawa tadi kan si fulan itu tadi dia tahu dia mengucap la ilaha illallah, dia dengar, maka cukup dia tahu tu dengan cara dia dengar. Bila seseorang itu mengaku dia la ilaha illallah, maka dia tahu dia dah masuk Islam. Tak boleh dia nak pancung dengan alasan dia tu masuk Islam kerana nak selamat diri, dia itu munafik. Itu semua tak boleh dijadikan alasan. Itu semua kita serahkan kepada Allah yang menghukum secara batinnya. Secara zahir kita ambil hukum zahir dia dah masuk Islam. Gitu. Dia jadi juga pada kami di IPG Tori, di pejabat kami, ada seorang kawan saya pensyarah. Dia ini asalnya Cina buta, kahwin dengan orang Sabah, orang Iban. Dia banyak berkawan dengan orang Melayu. Dia pun buat bahagian sejarah. Dia buat doktor bahagian sejarah. Kemudian dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, kita ini syak sangka dia ni dah masuk Islam ke belum, dah masuk Islam belum. Kita nak bagi tokong dia untuk kebumikan ke, kita orang Islam nak kebumikan dia, kita pun syak sangka tak nampak dia semayang kat masjid, kita tak nampak langsung. Jadi macam mana cara nak tahukan dia ni Islam ke Islam? Kita cek balik dekat maklumat pribadi dia yang dia buku, maklumat pribadi dia. Kita cek itu ada Islam, agama Islam. Dia buku, dia mungkin ada satu peringkat, dia updatekan maklumat dia tu dan dia buku situ agama Islam. Maka kita ambil itulah berdasarkan benda tu, maka kita kumpulkan kita bincang dengan pihak yang tokoh-tokoh ni, bincang, dan akhirnya dia merelakan si bulan ini untuk dikuburkan di kuburan Islam. Kita kuburkan di Sukamajaya, Masjid Sukamajaya punya bukasan perkuburan. Alhamdulillah. Jadi itulah apa yang kita belajar pada hari ini. Kita menghukumkan seseorang itu dengan zahir, perkara yang zahir yang dibuat, maka yang batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita hendaklah berusaha untuk membersihkan batin kita. Kerana kat dunia memang kita nampak yang zahir, kita hukum yang zahir, tapi di negeri akhirat Allah hukum berdasarkan kepada batin kita, berdasarkan kepada niat kita, berdasarkan kepada hati kita, etikat kita, niat, nawaitu kita. Itu yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita sama-sama membersihkan diri kita, membersihkan niat kita, membersihkan niat-niat dan juga nawaitu kita, membersihkan hati kita. Di samping kita berhati-hati daripada menghukum orang itu, kita jangan hukum kecuali kita nampak yang zahir. Kita hukumlah yang zahir. Kerana manusia ini memang diperintahkan supaya menghukumkan yang zahir saja. Yang batin-batin itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau dalam bulan ini tak ada assignment baru, kita teruskan assignment yang lama itulah, iaitulah mengkejutkan keluarga untuk solat subuh bersama-sama kita. Terus kita laksanakan itu dan laksanakan yang lepas-lepas. Ada banyak lagi assignment yang sudah tu, teruskan. Contohnya kita pernah assignmentkan setiap kita memasak lauk yang banyak sikit, hantarkan semangkuk ke jiran. Ada 3 kita punya assignment tu. Jangan lupa
Boleh teruskanlah SMS itu, teruskan untuk kita dapat faedah daripada buku Riyadhus Shalihin yang kita baca ni. Kita dapat tahu pengalamannya, tahu ilmunya, dan kita dapat amalkan, insya-Allah. Assalamualaikum.